Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan mengenai pengurusan perubahan dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, abstrak. Tujuan kata konsep ini adalah untuk membincangkan tentang amalan guru dalam perubahan pendidikan awal kanak-kanak. Dapatan kajian yang lepas menunjukkan perubahan demografi, perubahan dalam kurikulum, kompetensi guru, dasar kerajaan dan perubahan global memberi kesan kepada pendidikan awal kanak-kanak. Implikasi kertas konsep ini dapat dilihat dari sudut perubahan kurikulum serta tahap kompetensi guru dan juga dari sudut dasar dan amalan. Okey, pendidikan awal kanak-kanak ini perlu diberi fokus kerana berkesannya kurikulum di peringkat awal pendidikan akan mewujudkan generasi masa depan yang kompeten dan mampu untuk memenuhi aspirasi negara. Okey, seterusnya adalah pengenalan. Pendidikan awal kanak-kanak dapat dilihat dalam konteks yang lebih luas, iaitu dari segi perubahan sosial, politik dan ekonomi sesebuah negara. Peranan dan pengalaman guru serta sokongan daripada pihak yang berkepentingan diperlukan bagi melestarikan pendidikan awal kanak-kanak secara holistik. Seterusnya adalah perancangan dan perubahan kurikulum dibuat selari dengan perkembangan pendidikan global. Kesedaran ibu bapa dalam kelompok sosial ekonomi yang rendah semakin meningkat untuk menghantar anak-anak mereka mendapat pendidikan awal. Akhir sekali adalah konsep penyediaan pembelajaran awal kanak-kanak ini adalah dimulakan seawal usia 3 hingga 6 tahun. Seterusnya adalah model. Model yang diaplikasikan dalam kata konsep ini adalah menggunakan model Montessori. Okey, Montessori ini atau Maria Montessori adalah seorang doktor yang dilahirkan di Itali. Okey, menurut pendekatan model ini, tiga bentuk kurikulum yang dibangunkan adalah iaitu yang pertama, aktiviti amali dalam sesi pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua, melibatkan konseptual dan juga peralatan akademik untuk memudahkan pengajaran dapat disampaikan dengan berkesan. Dan yang ketiga adalah menggunakan peralatan sensorial untuk membantu perkembangan kanak-kanak. Bagi model ini dapat kita lihat dia punya konsep adalah lebih menekankan kepada konsep untuk melatih anak-anak ataupun kanak-kanak di usia awal ni mengenai perkembangan psikomotor mereka. Mereka juga tidak ditekankan dengan silibus membaca, menulis dan mengira, tapi lebih kepada untuk memperkembangkan tahap perkembangan emosi diri anak-anak itu sendiri. Konsep pembelajaran adalah lebih kepada belajar sambil bermain. Perkembangan yang ditekankan dalam model Montessori adalah lebih menjurus kepada penumpuan, kemahiran membuat pemerhatian, kesedaran dari segi susunan dan urutan. Ini adalah berdasarkan model-model ataupun peralatan yang telah dicipta ataupun diperkenalkan oleh Montessori. Anak-anak di usia awal juga diperkenalkan dengan kemahiran untuk menguasai ataupun kemahiran yang untuk membolehkan mereka menumpu perhatian dalam kehidupan seharian, seperti diajar cara untuk menyusun peralatan-peralatan. Mereka ni didedahkan ataupun diberi kebebasan untuk melakukan aktiviti-aktiviti dengan pengawasan yang minimal oleh para pendidik atau guru serta ibu bapa. Seterusnya adalah teori. Teori yang untuk kata konsep ini adalah teori perubahan Kurt Lewin 1947. Okey, seperti yang kita semua maklum, dalam teori Kurt Lewin dia terdapat 3 peringkat ataupun 3 tahap, 3 fasa yang diketengahkan, iaitu pada tahap yang pertama itu tahap unfreeze ataupun pencairan, tahap kedua perubahan ataupun change or transition, dan tahap yang ketiga adalah tahap pembukuan ataupun freeze or refreeze.
Okey, kita dapat lihat dalam perkembangan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak, sesuatu kurikulum untuk yang digubal akan dibuat pemerhatian ataupun dinilai untuk melihat atau menilai keberkesanan ataupun kesesuaian sesuatu kurikulum untuk dijalankan. Okey, pada peringkat ini dia terletak pada peringkat yang pertama, itu peringkat pencairan. Okey, pada tahap yang kedua iaitu tahap perubahan. Pada tahap kedua, tahap perubahan ni ia merupakan satu proses transisi ataupun transitional. Pada peringkat ini ia memerlukan sokongan ataupun dukungan daripada komuniti sekeliling untuk membolehkan sesuatu kurikulum itu dapat dijayakan. Ia juga perlu kerjasama kerjasama semua pihak bagi membolehkan proses ataupun tahap perubahan ini boleh beranjak ke peringkat ataupun tahap yang ketiga, iaitu tahap pembekuan. Pada tahap pembekuan ini ataupun freeze ni, sesuatu perubahan yang dilakukan telah menjadi satu amalan. Okey, untuk peringkat yang ketiga ni, apabila sesuatu perubahan itu telah stabil ataupun telah menjadi satu kebiasaan, ia perlu diteruskan ataupun dijalankan untuk dikembangkan bagi memastikan sesuatu kurikulum tu terus memberi manfaat kepada semua. Kadang-kadang kita dapat lihat sesuatu perubahan yang dilakukan tu tak dapat kerjasama ataupun komitmen daripada pihak yang lain. Maksudnya yang untuk model code level ni ia tidak boleh diimplementasikan lah. Just tu baru pada proses transisi dia dah gagal. Okey. Seterusnya adalah kajian literatur. Okey, menurut The National Association for the Education of Young Children, pendidikan awal kanak-kanak ini merujuk kepada segala program pendidikan yang memberi layanan, asuhan, bimbingan kepada kanak-kanak sejak lahir hingga umur 8 tahun. Okey, menurut Morrison 2011 mentakrifkan pendidikan awal kanak-kanak sebagai satu program yang menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak dari usia sejak lahir hingga usia 8 tahun. Sama ada program secara separuh ataupun sepenuh masa di pusat-pusat asuhan, di rumah, institusi tadika ataupun di sekolah rendah. Manakala menurut Catherine dan Allen 1999, mereka menjelaskan bahawa kurikulum dibagikan kepada dua bahagian, iaitu kurikulum nyata dan kurikulum tersembunyi. Bagi kurikulum nyata adalah pengajaran dan pembelajaran secara langsung berkenaan pelbagai aspek perkembangan kanak-kanak seperti jasmani, emosi, rohani, intelek, merancang aktiviti dan membuat penilaian. Manakala kurikulum tersembunyi pula ialah satu perkara yang dipelajari oleh kanak-kanak secara tidak langsung seperti tingkah laku kanak-kanak dan tindakan guru serta pengaruh persekitaran. Okay, seterusnya adalah pembincangan dan dapatan kajian yang saya perincikan di dalam dua artikel yang telah disahkan oleh Prof, iaitu The Changing Landscape of Early Childhood Education, Implication for Policy and Practice, dan artikel yang kedua adalah International Perspective on Early Childhood Curriculum, Change in Singapore and Australia. Okey, hasil daripada pembincangan daripada dua artikel tersebut, saya dah kelaskan kepada 4 topik yang utama, iaitu demografi, kurikulum, kompetensi guru dan pentadbir serta pembangunan holistik. Okey, bagi demografi, kita dapat lihat jumlah yang menghadiri program pendidikan awal kanak-kanak ini meningkat dari tahun ke tahun, meliputi pelbagai budaya, bahasa, status ekonomi dan kepelbagaian struktur keluarga. Peningkatan dalam tahap ketersediaan murid untuk ke peringkat sekolah rendah juga meningkat. Manakala dari segi kurikulum, kanak-kanak pada usia ini tidak perlu ditekankan untuk menguasai kemahiran numerasi dan literasi, tapi ia adalah lebih kepada untuk mengenal lebih kepada moral, psikomotor anak-anak itu sendiri. Okey. Dapatan juga membincangkan mengenai
sistem pendidikan ataupun kurikulum awal kanak-kanak juga telah berubah daripada sistem yang lebih kepada fun and learning kepada sistem literasi dan menggunakan matematik dan juga STEM. Manakala bagi skop yang ketiga, kompetisi guru dan pentadbir, dia dapat disimpulkan para pendidik ataupun guru ni perlu memiliki kelayakan, kemahiran, persediaan dalam menghadapi PDP bagi memacu perkembangan yang holistik kepada murid. Kemahiran dan teknik yang guru ni perlu tinggilah bagi untuk mengawal murid-murid pada usia awal. Ia teknik pengajaran dan pembelajaran tidak seperti mereka mengajar pada tahap sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Okey, ini perlu kemahiran yang perlu kursus dan juga perlu ikhlaslah dalam mengajar. Seterusnya, para guru juga tidak perlu dibebani dengan tugas yang pelbagai dan kurikulum yang berulang. Mereka juga tidak terikat dengan proses pengkomersialan bagi silibus baru. Okey, seperti kita maklum, silibus baru ni, kalau wujud silibus baru, pihak kementerian biasanya akan melantik satu agensi untuk mencetak ataupun mempromosikan buku-buku ataupun silibus-silibus baru kepada pihak-pihak sekolah. Okey, ini untuk mendapat ni pihak-pihak pentadbir tidak perlu, orang kata apa, tidak perlu campur tangan dah untuk mendapat tender ataupun memberi tender kepada siapa-siapa yang berkenaan. Okey, yang seterusnya adalah pembangunan holistik. Tidak terikat dengan kehendak politik, perlu berorientasikan kepada murid. Okey, maksudnya untuk menggubal ataupun merubah sesuatu silibus ataupun kurikulum baru, kita perlu menilai ataupun melihat ada kehendak ataupun keperluan pelajar itu sendiri, bukannya kehendak ataupun keperluan para ahli politik atau pihak-pihak pentadbir. Ibu bapa juga perlu menjadi pembimbing dan contoh terbaik untuk anak-anak. Okey, untuk skop ni, ibu bapa perlu menjadi contoh dan tauladan yang terbaik kepada anak-anak. Kerana anak-anak pada peringkat awal ni mencontohi apa saja yang mereka lihat ataupun mereka perhatikan semasa berada di rumah. Seterusnya adalah isu-isu di Malaysia berkaitan perubahan. Okey, yang pertama adalah dari segi penggubalan kurikulum. Dilema dalam menentukan kesesuaian skop, tahap penguasaan murid dalam 3M masih sederhana. Okay, yang kedua adalah pelaksanaan kurikulum persekitaran sekolah yang berbeza. Kita dapat maklum sekitar sekolah di bandar ataupun luar bandar memang ada perbezaan. Yang ketiga adalah kesediaan guru. Para guru adalah terbeban dengan kurikulum baru dan pentaksiran murid. Mereka ni tak terikat kepada PDP saja. Maksudnya banyak kerja lain yang di luar kerja-kerja pergeranian pun mereka perlu jalankan. Yang seterusnya adalah peranan ibu bapa. Peranan ibu bapa ni, ibu bapa tidak boleh menyerahkan sepenuhnya proses mendidik kepada guru saja. Mereka perlu memastikan anak-anak ini menguasai tahap 3M ataupun literasi dan numerasi sejak berada di rumah lagi. Selain itu, perlu peka dengan perkembangan jeris anak-anak mereka. Seterusnya adalah implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia dari aspek perubahan. Okey, kita dapat lihat implikasi kepada organisasi, kemudahan prasekolah dan tadika akan diperluaskan, kerjasama ibu bapa dan guru dan juga pihak komuniti perlu dijalin. Seterusnya adalah latihan. Latihan kepada guru perlu diperkasa dan dikemaskan. Implikasi kepada dasar, kurikulum standard prasekolah kebangsaan ataupun KSPK akan lebih relevan dengan perkembangan global. Seterusnya adalah guru itu sendiri. Tahap kesediaan guru akan lebih tersedia untuk menjalankan PDP seandainya ataupun sekiranya mereka ni didedahkan dengan kemahiran ataupun kursus-kursus yang bersesuaian dan relevan dari masa ke semasa. Okey, akhir sekali ada kesimpulan. Pendidikan awal kanak-kanak merupakan salah satu langkah persediaan kepada mereka untuk melangkah ke arah yang perdana. Kerjasama daripada semua pihak perlu dalam membentuk sasiah tingkah laku dan emosi kanak-kanak ke arah yang lebih dinamik. Dan akhir sekali adalah memberi peluang kepada kanak-kanak untuk merokoh dunia mereka sendiri bagi membolehkan mereka menzahirkan bakat semula jadi dalam diri mereka.
Okey,